Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama kami. Tiba masanya untuk program Ruang Bicara malam ini. Apa yang kita nak bincangkan adalah berkaitan dengan ekonomi digital. Malaysia disasarkan untuk menjadi peneraju serantau dalam ekonomi digital menjelang 2030. Bermakna kalau kita melihat kepada situasi semasa pandemik COVID-19 telah mempercepatkan penggunaan digital dalam kalangan pengguna, penjual, jenama, peruncit dan sebagainya. Tapi untuk malam ini Ruang Bicara, kita nak fokuskan kepada segmen emas dan topiknya adalah emas memacu ekonomi digital. Jadi untuk waktu ini kita terus saja bersama-sama tetamu di talian melalui Skype. Kita menghubungi Datuk Seri Mir Sadiq Habib yang merupakan pengerusi eksekutif Kumpulan Habib. Hello, Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Ya, kabar baik. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami untuk malam ini membincangkan tentang emas memacu ekonomi digital. Tapi sebelum itu, saya nak tahu jugalah bagaimana pandemik COVID-19 ini menjejaskan perniagaan kalau di Habib sendiri. Okay, Habib sendiri terjejas teruk jugalah sekarang kerana kita terpaksa menutup kedai-kedai kita, lebih kurang 30 kedai daripada kami. Terpaksa ditutup. Bukan sahaja saya tapi juga rakan-rakan saya dalam perniagaan peruncitan kan. Semua terpaksa tutup dan terjejas perniagaan kerana perniagaan kami selalunya adalah sesuatu di mana pelanggan-pelanggan ingin membeli terus daripada kedai-kedai lah. Dia nak mendapat satu perkhidmatan peribadi dan sebagainya. Jadi ramai juga yang tak dapat pergi ke kedai. Kebanyakan daripada kedai kami juga terletak di pusat membeli belah. Saya sendiri pun suka berjalan-jalan di pusat membeli belah. Ramai juga sama macam tu. Tapi oleh yang demikian ramai tidak mendapat ke kedai kita. Dan kebanyakan daripada barang emas dan sebagainya, dia agak mahal jugalah. Jadi mungkin ada yang tak biasa dengan beli dengan cara lain. Dia suka berjalan-jalan ke kedai kami. Baik, dalam keadaan pelaburan lain yang boleh kita katakan sebagai tidak menentu, adakah emas kekal menjadi satu alternatif pelaburan yang baik dan adakah ini masa yang terbaik untuk pelaburan emas? Okey, bila dalam keadaan yang tidak menentu, kalau kita tengok sejarah lagi, memang emas telah menjadi satu pilihan yang begitu penting sekali untuk pelaburan. Malahan di Malaysia, ini telah menjadi budaya kita lah untuk beli emas sebagai pelaburan kan. Kalau tak lama lagi kita nak ada Raya Haji, kita nak menyambut Raya Haji. Kalau kita tengok tahun 1400 tahun yang dahulu kan, kita dapat lihat nilai emas amat tinggi sekali ya. Kalau kita nak membeli satu kambing misalnya nak korban, tak lama lagi kita nak korban kan, bersamaan dengan satu dinar iaitu 4.25 gram. Kalau kita tengok sekarang pun harga emas masih sama lagi. Kita dapat membeli 4.25 gram tu lebih kurang dalam 1,000 lebih kan, bersamaan dengan satu kambing. Kalau kita tengok dalam dulu lagi, kalau kita beli misalnya nasi lemak atau roti canai ya, dalam 20 sen boleh beli. Sekarang dah RM1, RM2 lebih kan kalau nak beli makanan-makanan. Jadi harga memang naik. Jadi emas telah menjadi satu pelaburan yang begitu baik di mana dia hedge against inflation lah. Dia pelindung inflasi. Dalam 4,000 tahun yang lebih kita dapat lihat harga emas telah naik. Kita juga dapat lihat tahun lepas adalah satu tahun di mana harga emas mempunyai satu prestasi yang baik ya. Mula-mula sekali harga emas tahun lepas adalah $1,280 US satu ounce. Dia naik sampai 2070 dan hari ini adalah $1,826 US satu ounce. Kita dapat lihat dalam satu tahun yang lebih harga emas telah naik dengan begitu banyak sekali. Mungkin kalau sesiapa yang beli dengan harga yang rendah tahun lalu, mungkin dalam 20 atau 30% kepulangan
mereka dapati ya. Kalau dibanding dengan kalau kita melabur dalam bank atau amanah saham dan sebagainya, kepulangan mungkin tak setinggi itulah. Jadi ini menjadi pelaburan yang begitu popular sekali, terutama sekali di Malaysia. Kalau kita lihat hari ini sendiri pun di papan indeks FBM emas naik 7.46 mata kepada 11,062.95. Cuma di sini bila kita kaitkan juga dengan keadaan semasa pandemik COVID-19, ramai terkesan rakyat Malaysia hari ini juga ramai yang berada dalam keadaan kesempitan hidup, ya. Ramai yang membantu kita pasti secara individu, secara NGO dan sebagainya. Cuma di sini nak lihat dari segi apakah peranan kedai emas seperti Habib dalam membantu rakyat Malaysia menghadapi pandemik ini, Datuk Seri. Ya, ini adalah masa di mana ramai yang telah melabur dalam emas kan. Mungkin ada di antara mereka memerlukan cash flow, aliran tunai dan sebagainya. Mereka hendak menjual barang kemas lama mereka. Jadi peranan kedai-kedai seperti kami, Habib, adalah bukan sahaja kita menjual barang-barang kemas, tetapi juga kita membeli barang-barang kemas emas dan juga yang bertatakan berlian dan batu permata dan sebagainya. Dan juga peranan kami ialah untuk memberi nilai yang tinggi. Okay? At least kita boleh memberi nilai di mana pelanggan boleh membuat keputusan untuk jual barang-barang lama mereka. Hari ini kita dapat lihat ada juga di antara mereka yang telah kehilangan kerja, mungkin tak cukup wang tunai buat sementara waktu dan sebagainya. Jadi peranan kami adalah amat penting sekali di mana kami dapat membeli balik barang-barang lama dengan harga yang berpatutan. Ya, dalam menghadapi situasi mencabar ketika ini, apakah strategi Habib untuk memastikan operasi perniagaan sentiasa kekal relevan? Sebab kalau kita lihat berdasarkan apa yang telah pun berlaku sejak tahun yang lalu, apabila pandemik melanda dikenakan PKP pada awalnya pada Mac 18 Mac macam tu, ramai sebenarnya dalam kalangan peniaga, pengusaha, syarikat yang gulung tikar sehinggakan zero. Tapi bagi Habib sendiri bagaimana dari segi strategi yang dilakukan untuk memastikan supaya sentiasa kekal relevan? Ya, jadi kita kena tukar dan tukar dengan cepat. Tahun lepas kita dapat lihat kita baru menjinak-jinak lagi dalam perniagaan e-commerce, e-dagang, dan sekarang kita telah menjadi perniagaan e-dagang menjadi salah satu daripada perniagaan yang paling penting untuk kami. Bukan saja kita menjual melalui saluran Shopee, Lazada dan juga Zalora. Kami juga mempunyai e-store kami sendiri. Dan baru-baru ni kita dapat lihat, terutama sekali semasa PKP ni, ramai juga yang membeli barang-barang kemas secara e-dagang. Pada peringkat permulaan mereka membeli mungkin barang-barang yang kecil, mungkin dalam beberapa ratus ringgit atau 1,200 ringgit. Tapi sekarang kita dapat lihat keyakinan yang begitu tinggi dengan cara menjual dan membeli barang-barang kemas melalui e-dagang. Dan kami telah juga banyak mengambil iktibar dalam menjual barang-barang kemas secara atas talian atau e-dagang, di mana kita juga dapat memberi perkhidmatan seperti biasa yang kita beri di kedai-kedai, ya. Ramai juga yang menggunakan chat atau ada juga yang memanggil untuk mendapat mungkin dia nak tahu sesuatu perkara tentang barang-barang yang dia beli dan mungkin nak tahu secara terperinci, ya, apa yang dibeli dan kualiti dan sebagainya. Kita dapat menjawab dan menjual seperti biasa apa yang jual di kedai-kedai. Baik, walaupun keyakinan pembeli untuk membuat urus niaga dalam talian dilihat semakin bertambah, tetapi kalau untuk segmen emas, sejauh mana Datuk Seri selamatnya menjual emas online ini dan bagaimana dengan sambutan pembeli? Sebab kita tahu juga baru-baru ini ada dikabarkan dengan pelbagai aduan, pelbagai kes berkaitan dengan emas yang disador dan sebagainya. Komen sikit Datuk Seri.
Alhamdulillah buat masa sekarang ni kita tidak ada sebarang masalah kerana kita di Malaysia mempunyai satu sistem yang begitu baik dan juga kita juga ada undang-undang dan peraturan dan lain-lain. Selain daripada itu kita juga mengambil insurans sebelum kita menghantar barang-barang. Jadi sistem yang ada di Malaysia sudah menjadi matang kalau kita lihat hari ini kerana perniagaan atas talian ini dah lama juga di Malaysia, bukan baru lagi. Jadi ia telah menjadi satu perniagaan yang matang dan begitu cepat. Dalam 1 tahun yang lepas ni kita dapat lihat perkembangan perniagaan e-dagang ni dah mungkin 10 kali atau 20 kali ganda daripada apa yang berlaku dalam 1 atau 2 tahun yang lepas. Baik, ada beberapa lagi soalan, banyak lagi berkaitan dengan segmen emas, bagaimana dengan perniagaan Habib yang mempunyai bilik pameran. Semuanya kita tahu kejap lagi, Datuk Seri, tapi untuk waktu ini kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali bersama-sama saya Zainal Nasir untuk Ruang Bicara. Malam ini topik yang kita bincangkan adalah emas memacu ekonomi digital bersama-sama Datuk Seri Meru Saddiq Habib yang merupakan pengerusi eksekutif kumpulan Habib. Okey, kita kembali bersama-sama Datuk Seri Meru ketika ini. Dan kalau kita melihat kepada pandemik COVID-19 yang telah mendorong pihak kerajaan, pihak swasta dan masyarakat untuk meningkatkan usaha menguasai teknologi digital, Datuk Seri. Pada pendapat Datuk Seri, sebesar mana dari segi pasaran dalam talian di Malaysia dan adakah ia akan merubah lanskap perniagaan runcit setelah pandemik nanti? Mungkin akan ada perlainan sedikitlah kita dapat lihat. Hari ini ramai juga dah biasa dengan pembelian secara online. Saya sendiri pun dulu saya tak pernah membeli barang-barang melalui e-dagang, tetapi sekarang sedikit sebanyak saya telah berjinak-jinak dengan itu. Terutama sekali kalau kita nak membeli barang-barang makanan, kita dah biasa dengan order melalui Grab, Foodpanda dan sebagainya. Ini menjadi satu budaya yang begitu lain sekali kalau dibandingkan dengan dulu. Dan juga apabila kita nak membeli barang-barang yang elektrik atau barang-barang yang lain, ini juga menjadi satu kebiasaan oleh semua orang untuk membeli barang-barang melalui e-dagang. Tetapi kalau kita juga lihat tentang barang-barang kemas, ramai membeli barang kemas secara biasa kerana ini telah menjadi satu budaya kita. Kerana di Malaysia kita membeli barang kemas untuk dua sebab. Satu adalah perhiasan dan keduanya ialah pelaburan. Apabila seseorang ingin melabur dengan harga yang tinggi, dia lebih yakin lagi untuk datang terus ke kedai untuk mendapat pendapat dan juga maklum balas dan sebagainya. Keduanya, secara perhiasan ramai juga yang ingin mendapat satu customer service, kerana ini juga adalah satu pengalaman di mana ramai daripada pelanggan dia suka datang ke kedai-kedai kita, dia berborak-borak, mungkin dapat juga tawar-menawar dan sebagainya. Ini semua menjadi kebiasaan apabila seseorang ingin membeli barang. Tetapi untuk anak-anak muda kita dapat lihat banyak perbezaan di mana mereka juga membeli secara atas talian atau juga e-dagang, di mana mereka dapat duduk di depan komputer, boleh membuat perbandingan, bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Misalnya seseorang nak membeli berlian yang mempunyai sijil, kita dapat membuat perbandingan di antara Malaysia, Amerika, Hong Kong dan sebagainya. Dan ini juga menjadi amat senang untuk sesiapa untuk membeli barang dari seluruh dunia. Jadi
Dan sama juga untuk kita yang kita mengandalikan perniagaan, kita juga dapat menjual barang-barang kemas kita di luar negara ya. Sekarang macam Singapura atau Indonesia dan sebagainya dah menjadi biasa. Hong Kong sama juga, kita dapat menjual barang-barang kemas kita di Hong Kong dan di rata-rata lah. Seperti kata Datuk Seri tadi kan, ada juga segelintir masyarakat kita yang lebih gemar untuk pergi sendiri ke kedai emas kerana mereka dapat, betul lah, tawar-menawar. Di samping itu, lebih puas kan bila kita dapat lihat depan mata sendiri, oh ini reka bentuknya, boleh rasa, boleh pegang, boleh sentuh maksud saya. Tapi bila kita terpaksa beralih ke arah pendigitalan, pastinya ini sedikit sebanyak mereka pun bagi pelanggan sendiri akan cuba untuk menggunakan segala kemudahan yang ada, teknologi yang ada hari ini. Cuma kita faham yang Habib sendiri ada bilik pameran di serata Malaysia. Jadi bagaimana dari segi perniagaan Habib yang memiliki bilik pameran ni, ada bilik pameran, dari segi operasi ni bagaimana progresnya, macam mana sekarang ini? Adakah sememangnya ditutup 100%, beralih 100% kepada penggunaan ataupun transaksi dalam talian, atau macam mana, Datuk Seri? Ya, buat masa sekarang ni kita rasa sedih jugalah kita belum dapat membuka kedai-kedai kita di seluruh negara kerana barang-barang kemas di fasa 1 ni kita tak dapat buka. Kita dapat lihat perniagaan yang lain seperti elektrik, kedai buku dan juga kedai gunting rambut dan sebagainya dapat dibuka. Di fasa 2 juga ada sedikit sebanyak kekeliruan di mana mungkin di tempat lain dia lain sikit. Dan hari ini kita dapat lihat di Sarawak mereka telah membuka kedai-kedai apparel dan aksesori dan sebagainya, tetapi kedai emas kita belum dapat lagi buka. Jadi saya harap sangat kita dapat membuka perniagaan kerana peniaga-peniaga peruncit memang dia amat terjejas dengan apa yang berlaku. Kerana kita dapat membuka, kalau perniagaan yang lain dapat dibuka, kita juga dapat dibuka kerana kita mengikut SOP misalnya kan, pakai mask, cuci tangan dan ikut semua SOP yang telah ditetapkan. Kalau kita banding dengan misalnya kedai gunting rambut, kontak kita lagi tak dekat dengan orang-orang ya. Jadi kita harap kita dapat membuka dengan diselaraskan, di mana kita dapat juga membuka seperti di tempat-tempat di mana tak banyak kes dan kita ikut SOP. Dan kalau kita lihat juga berkaitan dengan apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebelum ini, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 15 Jun 2021 berkaitan dengan Pelan Pemulihan Negara, dan dinyatakan ada 3 indikator yang membolehkan kita beralih ke satu-satu fasa. Bagaimana Datuk Seri melihat tentang Pelan Pemulihan Negara atau PPN yang dibentangkan oleh Perdana Menteri?
kita dapat lihat di negara-negara lain kan, seperti Eropah, di Amerika Syarikat dan Timur Tengah dan sebagainya. Kebanyakan daripada mereka telah mendapat vaksin dan mereka tak pakai lagi mask. Baru-baru ni kita dapat lihat football dan sebagainya, semua orang tak pakai mask, dia pergi seperti biasa di tempat-tempat lain. Jadi untuk semua orang vaksin ni adalah paling penting sekali dari pendapat saya. Dan keduanya ialah kita cuba mengurangkan lagi kekeliruan. Kalau kita ada fasa 1, fasa 2 dan fasa 3, 4 dan sebagainya, kalau kita diberi peluang untuk membuka perniagaan, semua orang juga patut diberi peluang yang sama, ya. Kerana movement control order ni adalah di mana kita kontrol orang yang pergi berjalan-jalan dan sebagainya. Misalnya kalau seorang pergi ke Maidin, dia membeli belah, dia memang dah ada di pusat membeli belah, dia boleh turun bawah di mana kita ada Habib di sana, dia terus boleh buat shopping. Jadi di Habib misalnya kita juga ikut SOP, kita tak ramai yang di dalam kedai seperti di Maidin, tetapi Maidin adalah lebih besar, mungkin ada 50 orang di sana, kita dibenarkan untuk adakan 5 orang misalnya. Jadi mereka juga dapat membuat perniagaan di satu tempat di mana kita ikut SOP, ya. Jadi itulah harapan saya. Baiklah. Mungkin di sini apa yang Datuk Seri nak sarankan kepada semua penonton ruang bicara malam ini berkaitan dengan emas, bagi mereka yang terfikir-fikir ni nak beli emas tak nak beli emas? Sebab sebelum ni kita pernah bincang sebenarnya kan berkaitan dengan emas juga, berkaitan dengan iSina, Lestari kan, dan sekarang ini dengan iCitra. Sedikit komen secara ringkas Datuk Seri. Ialah yang penting sekali kita kena tengoklah apa yang kita nak gunakan duit kita. Kalau kita ada duit yang lebih, kalau kita nak labur, kita boleh beli barang emas kita, kerana emas ni kita dapat lihat pelaburan dalam 4,000 tahun yang lebih sampai sekarang adalah satu pelaburan yang terbukti, ya. Baru-baru ni kita dapat lihat mungkin harga emas sedikit terjejas kerana ada yang juga membeli, ya, Bitcoin dan semua yang benda-benda macam tu. Dan baru-baru ni kita dapat lihat harga semua yang macam Bitcoin dan sebagainya, harga turun dan naik dengan begitu mendadak kan. Kalau banding dengan emas, emas mempunyai adalah satu pelaburan di mana is very steady lah, dari dulu sampai sekarang. Okey, baik, terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami berkongsi tentang emas memacu ekonomi digital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia, kita baru saja bincangkan tentang emas memacu ekonomi digital, dan pulangan ekonomi digital ini sangat besar. Malahan sebuah firma perunding strategi menganggarkan bahawa ekonomi digital Malaysia bernilai lebih 270 bilion ringgit yang menyumbang kepada 18% terhadap keluaran dalam negara kasar atau KDNK. Apa yang penting sekarang, tak perlu mengeluh, tak perlu merungut, sebaliknya kita perlu berinovasi terhadap keadaan semasa dengan menjadikan diri atau sebagai pengguna ataupun peniaga yang mampu mengekalkan momentum ekonomi niaga dalam keadaan apa jua sekalipun. Baiklah, sekian dulu untuk Ruang Bicara edisi hari ini. Saya Zainal Nasir. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye.